Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak cerita suara Abang slowkan. Sebab sekarang dah tepat pukul 2 pagi. Cerita sesuatu macam ni pada pukul 2 pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak diingini. Sebab ada sesuatu benda yang agak mengganggu, iaitu budak rumah abang tak ada hari ni tau. Dua-dua orang tak ada. Tiga-tiga orang lah sebenarnya, tiga-tiga orang tak ada. Sebabnya dia orang semua balik kampung. Besok hari Sabtu, hari ni Jumaat malam Sabtu. Jadi hari ni abang nak sampaikan 3 cerita. Cuma mungkin tone suara abang rendahkan sikit. Sebab keseraman pula rasanya. Harap-harap tak ada apa-apa lah. Minta Allah lindungilah. Sebab yang abang nak ceritakan ni adalah pengalaman daripada ramai orang. Moga-moga menjadi iktibar untuk kita semua. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki, tetapi dia minta dekat abang untuk gunakan nama palsu, nama samaran, dan abang letakkan nama Ammar untuk cerita kali ni. Berlaku pada tahun 2009 dekat negeri Melaka. Tapi waktu abang dapat cerita ni, abang punyalah terkejut beruk, rasa macam nak memulas saja perut. Nanti abang beritahu sebab apa. Macam ni ceritanya. Pada tahun 2009, Ammar belajar dekat satu kolej, iaitu Kolej Yayasan Melaka. Kalau orang-orang Melaka ataupun orang boleh kata satu Malaysia memang tahulah kolej ni. Banyak menghasilkan graduan-graduan yang bagus dalam bidang bisnes, teknologi dan juga kejuruteraan. Jadi dia belajar dekat situ dalam bidang diploma, kalau tak silap abang, diploma bisnes. Jadi sepanjang dia belajar dekat situ, dia ikuti satu program pula. Ikuti satu belajar silat. Kalau tak silap abang, silat cekak. Jadi dia memang aktif dengan belajar silat. Mengajar orang dan pada masa yang sama dia belajar juga ilmu-ilmu silat yang baru. Jadi pada satu hari tu dalam tahun 2009, ada satu gelanggang silat dekat Durian Tunggal nak dirasmikan. Jadi waktu perasmian itu, dijemputlah semua ahli-ahli silat di sekitar Melaka. Silat-silat yang sama level, maksudnya sama jenis lah. Mungkin kalau dia belajar silat cekak, ya semua ahli-ahli silat cekak dipanggil pada waktu tu. Berkumpul dekat Durian Tunggal, merasmikan gelanggang silat yang baru. Abang nak cakap ladang silat. Gelanggang silat yang baru. Jadi si Ammar ni bertolak daripada asrama dia ke gelanggang silat selepas waktu maghrib. Sebab acara tu berlaku selepas waktu isyak. Jadi dia bertolak daripada asrama dia yang terletak dekat Peringgit, pergi ke Durian Tunggal naik motor EX5. Pada waktu tu, motor tu boleh dikatakan agak uzur. Jadi dia tak boleh bawa laju. Kelajuan yang dia boleh bawa untuk mengelakkan motor tu daripada rosak sekitar 70 ke 80 km sejam. Maksudnya tak laju sangat lah kan. Jadi dia pun bertolak, tak ada apa-apa berlaku sepanjang jalan tu. Dan sewaktu dia bertolak tu, dia perasan dekat sebelah kiri dia, waktu dia melepasi pekan, kalau tak silap abang, sewaktu dia melepasi satu sempang 4, dekat sebelah kiri dia ni ada satu kolam yang pelik. Kolam tu banyak lumut tapi nampak warna airnya hijau. Sebab pada waktu tu bulan memang mengambang penuh. Maksudnya boleh nampak keadaan tasik tu. Dia bukan tasik, dia macam kolam lah. Jadi dia teruskan perjalanan sampai kat Durian Tunggal. Jadi sampai kat Durian Tunggal tu, acara pun berlangsunglah dengan meriahnya, dungdang. Jadi lebih kurang pukul 11.30 acara pun habis. Bila acara habis, diorang pun berkumpul ramai-ramai sambil minum-minum dengan ahli-ahli silat yang lain. Jadi waktu berkumpul-kumpul ni, ahli-ahli silat yang tanya-tanyalah kan, Ammar ni datang daripada mana? Sebab diorang sebenarnya tak berapa nak tahu Ammar ni datang daripada mana. Jadi Ammar beritahulah dia datang daripada Peringgit, lalu jalan sekian, lalu sempang sekian. Jadi bila ahli-ahli silat dengar, semua macam, "Ui, berani yang kau Ammar. Kau tahu tak, jalan yang kau lalu tu, daripada Peringgit nak ke Durian Tunggal tu, boleh dikatakan jalan misteri. Nak lagi, kau perasan tak," dia kata, dekat jalan tu kau akan jumpa satu kolam warna hijau. Kolam tu memang banyak lumut.
Tu Amar kata, dia memang perasan. Cumanya dia tak rasa pelik pun dekat kolam tu, okey je. Rupanya waktu tu diorang semua buka cerita. Kolam tu memang terkenal dengan tempat orang bunuh diri. Kebanyakan orang yang bunuh diri, tak kisahlah bangsa apa pun, akan terjun kat dalam kolam tu dan terus akan tenggelam ke bawah. Memang tak akan timbul-timbul. Dan pihak bomba, bila ada orang terjun bunuh diri dalam kolam tu, memang ada masalah nak keluarkan mayat daripada kolam tu. Sebab kolam tu sesuatu, boleh kata ada sesuatu yang tinggal kat situ, dan siapa yang terjun kat dalam tu memang akan dipegang oleh benda yang tinggal kat dalam kolam tu, yang kita pun tak tahu, misteri sangat kolam tu. Jadi bila dengar cerita macam tu, bukan setakat Amar je, abang yang dengar cerita pun kecut perut. Sebabnya abang duduk kawasan tu. Tapi bukanlah duduk kat kawasan kolam tu, abang bukanlah penunggu kolam. Cuma nanti abang ceritakan. Jadi bila dah dengar cerita macam tu, Amar pun rasa macam, alamak, time ni pula nak cerita-cerita seram. Tapi bila dia kuatkanlah semangat, dia kata, mungkin bukan semua orang akan dapat peluang diganggu dengan makhluk-makhluk macam tu. Sebab mengikut kata kawan-kawan dia, siapa yang lalu dekat kawasan kolam tu memang insya-Allah akan diganggu. Terutama yang lalu melebihi daripada pukul 12.30 malam. Jadi bila Amar dengar macam tu, terus-teruslah dia tengok jam. Jam menunjukkan 12 tepat. Jadi dengan kata lain, dia akan melalui jalan tu dan akan melalui kolam tu pada jam lebih daripada pukul 12.30 malam. Jadi tambah lengah-lengah, Amar pun teruslah salam-salam dengan semua orang, salam dengan tok guru dia. Dia cakap dia nak balik segera sebab motor dia tu bukan dalam keadaan baik sangat. Walaupun EX5 tapi tak boleh buat laju. Okey, ni dah mula seramnya. Jadi Amar pun bertolak daripada gelanggang dekat Durian Tunggal tu, gelanggang singgah kat Durian Tunggal tu lebih kurang pukul 12.30. Jadi dia pun bergeraklah, cubalah melajukan motor, tapi tak maulah pula motor tu tok macam tu. Tak adalah laju sangat. Dan Amar perasan bila dia nak sampai dekat kolam tu, jam menunjukkan dekat-dekat pukul 1 pagi. Okey, sekarang ni pukul 2 pula abang. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Dan bila dia menuruni bukit, akan melalui sebelah kolam tu. Dan bila dia lalu dekat sebelah kolam tu, dia memang tak nak pandang dekat kolam tu. Kolam tu sekarang belah kanan. Dia memang tak nak pandang kolam tu. Dia buat bodoh je. Selepas menuruni bukit, Amar kena perah minyak untuk naik bukit, tapi tak adalah bukit yang tinggi sangat. Dia kata masih okey lagi bukit tu. Tapi kat sinilah Amar diuji. Bila dia nak naik bukit aja, biasalah kalau kita turun, lepas tu bila nak naik agak lajulah juga kan. Ada punya momentum tu agak laju. Tapi bila dia mula nak memanjat bukit, motor dia yang tadi boleh perah 70 ke 80 km sejam, tiba-tiba motor dia jadi 30 km sejam. Pada waktu tu Amar masih lagi bersangka baik. Dia ingatkan mungkin motor dia naik bukit tak larat. Tak apalah, dia perahlah juga motor tu, menderum-derum motor tu nak naik bukit. Motor tu teruslah naik bukit. Selepas melepasi bukit tu, motor tu akan melalui jalan yang lurus. Dan waktu tu Amar akan rasa lega sebab dia kata bila jalan lurus memang tak ada masalah untuk motor tu pergi lebih laju. Tak adalah 30 km sejam aja, agak laju sikit. Tapi sangkaan Amar tersilap. Walaupun jalan tu dah lurus, Amar tak boleh perah sampai 70 ke 80 km sejam. Dia hanya boleh pergi 30 km sejam yang paling laju. Waktu tu Amar kata memang ada benda yang tak kena. Dia yakin ada sesuatu yang menumpang dia, motor dia tu. Ada sesuatu yang menumpang. Jadi pada waktu tu memang bulan terang cerah. Boleh nampak apa-apa yang ada kat belakang. Amar pun olok-olok macam betulkan side mirror motor. Pada waktu tu dia nampak seseorang yang bermuka hitam. Dan gula-gula. Abang malas nak cakap lebih-lebih. Sekarang dah pukul 2 pagi. Gula-gula, mukanya hitam. Seram lah. Tak ada orang kat rumah. Jadi, waktu tu dia rasa,
dia rasa macam memang tak bernasib baik lah, memang tak bernasib baik. Dia cuma ingat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia cuma ingat Al-Fatihah. Dia mulakan bacaan Al-Fatihah, tapi dia kata Al-Fatihah dia tunggang langgang, naik turun Al-Fatihah dia. Lepas tu dia baca Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi surah tu, kalau siapa yang biasa baca surah tu, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dia tak jumpa penghujung surah, berulang-ulang. Bila dia berulang tu, benda tu goyang-goyang kat belakang. Aduh. Bergoyang-goyang kat belakang. Jadi Ammar untuk mengelakkan benda tu menyentuh dia, Ammar merapatkan badan dia ke depan motor. Tapi Alhamdulillah benda tu tak ikut merapat ke badan dia. Tak ada. Benda tu stay kat situ. Dan Ammar monitor ataupun Ammar perhatikan benda tu berdasarkan daripada side mirror yang ada kat tepi motor. Dia tengok benda tu masih lagi ada kat situ. Dia terus perah tapi tak boleh pergi laju. Dah baca Al-Fatihah tunggang langgang, Qul a'udzu birabbil falaq pun tunggang langgang. Yang dia tinggal adalah ayatul kursi dan juga selawat Nabi. Dia cuba baca ayatul kursi, tak jalan. Ayatul kursi dia tunggang kejap, ayat pertama naik ayat ketiga, turun ayat ke, dah huru-hara dia baca. Dan yang terakhir dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kali ni dia baca kuat-kuat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia baca macam tu, dia rasa macam ada sedikit kekuatan dalam badan dia untuk dia berkata sesuatu kepada benda tu. Dan nak tak nak dia kena juga cakap, sebab dia takut benda tu ikut dia balik asrama. Sambil bawa motor dalam keadaan malam gelap. Pada waktu tu 2009, jalan tu tak banyak sangat lampu, tapi ada cahaya matahari. Salah, cahaya bulan. Waktu tu Ammar cakap macam ni, engkau nak tompang aku, kau tompanglah. Sebab aku makhluk Allah, engkau pun makhluk Allah. Kita sama-sama menompang kat dunia ni. Cuma satu je yang aku minta, janganlah engkau tompang aku sampai asrama. Jangan ikut aku balik. Sampai dekat tempat yang kau tuju, kau turunlah. Kau jangan ikut aku balik. Dengan takdir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak tolong menggerakkan hati Ammar untuk cakap macam tu. Dan selepas Ammar melepasi satu roundabout, tiba-tiba motor dia laju. Dan waktu tu Ammar tengok dekat side mirror, benda tu dah tak ada. Memang Ammar cakap dekat roundabout tu lah benda tu hilang dan dia boleh bawa laju. Dan bila abang dapat cerita ni, abang pun tergamam. Sebabnya roundabout tu lah pintu masuk taman perumahan abang. Aduh. Abang dapat cerita ni, abang tu kecut perut. Alamak. Sebab setiap kali abang nak keluar daripada taman perumahan tu, abang akan berjumpa dengan roundabout tu. Dan abang bercita-cita untuk tidak keluar pada waktu malam yang terlalu malam, lebih pada pukul 12. Lepas abang dapat cerita ni. Jadi Ammar kata selepas daripada tu, dia terus pecut laju sampai balik asrama. Dan yang benda tu tertinggal kat situ. Jadi itu dah adalah pengalaman Ammar pertama kali lalu dekat jalan Durian Tunggal dan berjumpa dengan benda Allah tu. Dan yang abang buatkan abang tak sedap adalah cerita ni memang dekat dengan lokasi rumah abang dan pintu masuk taman perumahan abang. Aduh, moga-mogalah tak ada apa-apa yang berlaku, insya-Allah. Okey, tamat cerita yang pertama. Kalau ada siapa-siapa yang bertanya kenapa abang pakai baju biasa hari ni bukan baju uniform, sebabnya abang sidai kain dekat selepas basuh baju uniform abang sidailah dekat luar rumah. Pagi-pagi, lepas subuh abang dah sidai. Lepas tu teruslah pergi kerja. Balik kerja lebih kurang pukul 6, hujan lebat. Baju basah lagi. Jadi belum sempat kering. Masih lagi dalam keadaan lembab-lembab. Jadi abang tak boleh pakai sakit perut nanti. Okey, cerita yang kedua berlaku lebih kurang pada tahun 2010. Diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki. Tapi dia minta dekat abang gunakan nama Azizan ataupun nama Zizan. Bertepatan pula salah seorang daripada penonton abang minta abang gunakan nama Azizan. Ceritanya berlaku dekat Johor, tapi dia tak beritahu dekat abang spesifik dekat taman perumahan mana, dekat daerah mana, tapi dia cuma cakap kat Johor je.
Berlaku pada tahun 2010. Betul kan abang cakap 2010? Lebih kurang lah 2010 pada waktu tu dia masih lagi, Zizan ni masih lagi tingkatan 5. Dia kata keluarga dia baik-baik aja. Ayah dia bekerja dekat satu company dekat kawasan Johor, multinational company, boleh dikatakan sangat sangat besar, dan ayah dia berpangkat besar dekat kawasan, dekat pejabat tu, dan memang keluarga dia hidup aman damai, harmoni. Mak dia tak kerja, dia ada 3 orang adik-beradik, seorang lelaki, 2 perempuan, dan dia anak yang sulung. Jadi dia kata dekat rumah tu ada 3 bilik, satu bilik mak ayah dia, satu bilik dia, dan satu lagi bilik adik-adik perempuan dia. Tapi semuanya berubah bila ayah dia diberhentikan kerja. Puncanya pada waktu tu keadaan tempat kerja ayah dia semakin hari semakin merugikan. Maksudnya tak dapat untung lah. Jadi banyaklah pekerja-pekerja yang diberhentikan termasuk ayah dia ni. Sejak daripada ayah dia berhenti, boleh kata ekonomi keluarga dia dalam keadaan yang sangat terumbang-ambing. Sebab selama ini ayah dia seorang je kerja. Tapi lepas ayah dia berhenti, mak dia terpaksa bekerja juga sebagai menambah-nambah ekonomi keluarga. Pada masa yang sama, ayah dia pun kerja. Dan dia pun tak ketinggalan, si Zizan ni tak ketinggalan untuk sumbang-sumbang tenaga. Jadi balik daripada sekolah, waktu tu dia tingkatan 5, dia balik daripada sekolah, dia akan bekerja sampingan dekat satu kedai makan sebagai budak pembancuh air. Jadi daripada gaji daripada situ boleh bawa tambah-tambah. Tapi masalahnya, sejak daripada ayah dia diberhentikanlah, keluarga dia kucar kacir. Bapa dia selalu marah-marah dan mak dia selalu bergaduh dengan bapa dia atas banyak alasan. Kadang-kadangnya ada disebabkan duit, kadang-kadang disebabkan remote TV beralih pun bergaduh, kadang-kadang disebabkan cuaca panas pun bergaduh juga. Apa benda pun bergaduh. Setiap kali diorang semua berkumpul dalam rumah ada dia bergaduh. Termasuk si Azizan juga dengan 2 orang adik perempuan dia selalu bergaduh. Dia tengok adik perempuan dia buat menyampah je. Menyampah dia, padahal dia punyalah sayang adik perempuan dia yang berdua ni. Satu waktu tu umur 17 dan adik perempuan dia yang bawah dia umur 12, satu lagi 7 tahun. Tengah ialah budak-budak kan. Adik dia berjalan laju sikit dia dah mengamuk-ngamuk. Dia kata satu keluarga dia asyik bergaduh je. Tapi benda ni terjadi hanya dekat dalam rumah. Kalau diorang pergi keluar rumah, maksudnya pergi membeli belah ke, pergi makan ke, pergi pasar malam, tak jadi apa-apa. Walaupun balik ke kampung pun tak jadi apa-apa, aman harmoni. Tapi tak tahu kenapa bila masuk dalam rumah tu memang asyik bergaduh aja. Dan pernah sekali dia kata satu peristiwa bapa dia lempang mak dia atas sebab-sebab yang sangat remeh-temeh. Jadi disebabkan itu mak dia mengadu dekat nenek dia lah, yang mengatakan keluarga dia dah sangat teruk, sangat kucar kacir sejak ayah dia berhenti. Jadi nenek dia kata ini sebenarnya satu benda yang mustahil. Sebab mustahil satu keluarga yang aman damai, yang semuanya bertanggungjawab, tiba-tiba jadi bergaduh hara tunggang langgang macam ni. Jadi nenek dia kata apa kata diorang ni sekeluarga, Zizan sekeluarga ni pergilah berubat dengan seorang ustaz, kalau tak silap abang dekat Darul Syifa di kawasan Johor. Jadi diorang semua ni pergilah berjumpa dengan ustaz yang dekat Darul Syifa tu, tanya-tanyalah, takut-takut ada apa-apa yang berlaku. Jadi ustaz tu tak nak banyak cerita panjang, ustaz tu ajak berzikir sama-sama, ajak apa-apa semua sama-sama. Cuma waktu ustaz tu cuba mengubatkan keluarga Zizan, mak ayah dia, adik-beradik dia, ustaz tu beritahu macam ni, ada seseorang yang menghantar sesuatu ke keluarga ni, iaitu sihir pemisah. Sihir pemisah ni terjadi bila ayah dia mula berhenti. Bila ayah dia berhenti daripada kerja dan sihir tu dihantar oleh seseorang. Tapi bila ayah dia dengar keluarga ini disihir, keluarga dia disihir, ayah dia cubalah korek-korek siapa pula yang mengantar benda-benda alah macam ni. Tapi macam biasalah, pihak Darul Syifa sangat menjaga rahsia. Tak pula dia beritahu siapa pula yang mengantar. Jadi tak ada siapalah tahu. Okey. Jadi daripada situlah mulanya peristiwa yang menakutkan berlaku dekat keluarga ni. Bermulanya bila malam pertama selepas diorang menjalani aktiviti membaik pulih mengubat-ngubat ni, malam tu
Zizan duduk dekat dalam bilik sambil buat kerja menghadap komputer. Dia adalah buat kerja-kerja sikit. Adik dia berdua dah tidur dekat dalam bilik dan bapa dengan mak dia pun dah tidur. Waktu tu lebih kurang pukul, ini amat tak seronok ni. Mengikut cerita Zizan, waktu ni berlaku lebih kurang waktu-waktu abang sekarang. Seram kan? Waktu dia tengah menghadap komputer tak ada apa-apa. Tapi selepas dia buat kerja habis, dia pun tutuplah komputer. Bila skrin komputer tu terpadam, tiba-tiba dia nampak seseorang dalam skrin komputer tu. Ya Allah, meremang pula abang. Seseorang dalam skrin komputer tu. Cepat-cepat dia pandang belakang. Memang tak ada siapa-siapa. Tapi dia rasa macam ada yang tak kena. Tak apalah, dia cuba selawat-selawat Nabi, dia cubalah tidur. Tapi dia tidur dalam keadaan yang agak terang. Dia cuba tarik selimut, diam-diam tidur sambil dia berzikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi hati dia gelisah. Tiba-tiba dia nampak dekat sudut bilik. Dekat sudut bilik dia tu seperti ada orang berdiri. Jadi dia rasa macam lebih baik dia tidur dekat bilik adik perempuan dia daripada dia takut tidur seorang-seorang. Mungkin benda tu betul, mungkin hanya bayangan dia. Jadi dia pun terus capai bantal, capai selimut, dia pergi masuk bilik adik perempuan dia. Bila dia masuk bilik adik perempuan dia lebih kurang dekat pukul 3 pagi, adik perempuan dia yang umur 12 tahun terkejut. Kenapa abang dia masuk dekat dalam bilik dia secara tiba-tiba? Abang dia cakap apa? Tak payahlah, kau tidur je lah. Abang nak tidur sama-sama dengan korang. Okey. Jadi abang dia tidurlah dekat lantai. Adik dia tidurlah dekat katil macam biasa. Okey. Jadi dia tidur. Dan lebih kurang 10 minit lepas tu sambil-sambil dia berzikir, akhirnya si Zizan tertidur. Tapi lebih kurang pukul 3 pagi waktu tu, adik dia yang berumur 7 tahun tiba-tiba bangun dan menjerit-jerit. Bila adik dia menjerit-jerit, bukan setakat Zizan terbangun, adik dia perempuan lagi seorang pun terbangun. Mak ayah dia pun terbangun daripada bilik, buka lampu menuju tengok ke adik dia apa hal menjerit-jerit. Adik dia menangis-nangis sambil tunjuk dekat sudut bilik. Dia kata seperti ada seseorang dalam bilik tu. Jadi disebabkan tu mak dia rasa risau. Mak dia pun cakaplah, akak dengan adik tidurlah bilik mama dengan ayah. Tidur dalam bilik mak. Zizan boleh tidur dekat dalam bilik ni seorang-seorang. Jadi Zizan rasa macam tadi dia lari daripada bilik dia sebab dia takut nak tidur seorang-seorang. Tapi kali ni tetap juga dia terpaksa tidur seorang-seorang. Dia kata dia nak juga tidur dalam bilik mak dia, tapi bilik mak dia tak terlalu besar, agak kecil. Jadi tak bolehlah nak menyempit-nyempit ramai orang dalam tu. Jadi tak nak dia terpaksalah tidur dekat dalam bilik tu. Tapi inilah sambungan dari peristiwa ni. Dia tidur buka lampu, dia tak berani tutup lampu. Tapi dia yakin ada sesuatu yang menemani dia malam tu. Tengah-tengah dia tidur lebih kurang pukul 3 lebih ke pukul 4. Tiba-tiba ada orang usap kepala dia. Dia memang sedar ada orang usap kepala dia. Dia memang tahu orang tu tengah usap. Dan dia rasa macam, tak tahu nak buat apa. Nak tak nak, terpaksa juga dia bangun, melu dekat bilik mak dia. Mengempit-ngempit dah tidur dengan adik-adik dia yang lain. Dia kata dia tak mampu untuk tahan. Dan sejak daripada tu, keluarga ni diganggu dengan macam-macam benda. Terutama pada waktu malam dia orang nak tidur. Dan selama 6 bulan dia orang berubat dengan Darul Syifa. Dan diorang tidur kebanyakan malam ni diorang tidur dekat bilik mak dengan bapak diorang untuk mengelakkan daripada perasaan takut, rasa fobia. Dan akhirnya selepas 6 bulan sihir tu dapat dibuang sepenuhnya. Dan sejak daripada tu sampailah sekarang memang tak ada apa-apa lagi gangguan dan diorang hidup aman bahagia. Tapi abang pelik kenapa orang nak bayang sihir pemisah ni. Cukup-cukuplah sihir-sihir yang ada ni, janganlah diamalkan. Sempit kubur. Cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang budak perempuan. Tapi abang tak nak bagi tahu nama siapa nama budak perempuan ni sebab ia bukanlah cerita budak perempuan ni. Berlaku pada tahun 1982 dekat Felda, Loei Timur. Negeri Sembilan, dekat aja dengan kampung abang. Okey, cerita dia macam ni.
Kali ni abang nak gunakan nama wataknya adalah Mariam, sempena nama salah seorang emak kepada penonton video abang. Katanya bang boleh tak guna nama mak dia. Kalau tak silap Makcik Mariam ni dan yang abang nak gunakan nama ni, dia dah meninggal lah guys. Kalau meninggal, kita sediakan Al-Fatihah sama-sama. Jadi namanya adalah nama betul Mariam. Cumanya Mariam dalam cerita yang abang nak cerita ni, nenek ni masih hidup lagi. Okey, nenek ni pun ceritalah, nenek Mariam ni pun ceritakanlah pengalaman dia kepada cucu dia, dan cucu dia cerita pada abang. Cerita dia macam ni. Pada tahun 1982, lebih kurang tahun-tahun tu lah, Felda tu baru dibuka 2-3 tahun. Felda Lui Timur. Jadi pokok getah masa tu masih lagi baru, masih lagi muda, tengah cantik-cantik untuk ditanam, untuk ditoreh. Jadi pada waktu tu, mengikut kata makcik nenek Mariam, kita panggil nenek lah, nenek Mariam, kebanyakan daripada orang suka menoreh pada waktu siang. Sebab dia kata waktu siang ni senang nampak lah toreh apa pokok yang ditoreh. Tapi sejak daripada makcik Mariam muda, nenek Mariam ni muda, dia memang suka menoreh pada waktu malam. Sebab dia kata pada waktu siang, dia akan buat kerja-kerja lain dan juga dia akan jadi suri rumah sepenuh masa. Mana pula siang memang panas, kalau malam kan sejuk sikit, kan? Dia punya pengudaraan dia. Jadi dia lebih sukalah menoreh waktu malam. Tapi kalau dia menoreh waktu malam, dia menoreh bersama-sama dengan suami dia dan juga anak dia. Tapi anak dia tak menoreh. Anak dia bentang tikar tidur. Buat teman-teman mak ayah kalau jadi apa-apa. Macam mana boleh tidur? Abang tak tahu lah macam mana boleh tidur tengah kebun. Abang takut ular je kan. Jadi dia teman lah. Yang si anak lelaki ni buat teman-teman lah. Dia kata, mengikut cerita nenek Mariam, banyak peristiwa yang berlaku sewaktu dia menoreh waktu malam. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa, dia ada satu peristiwa yang sangat diingat daripada muda sampai sekarang, iaitu peristiwa kemunculan bola-bola cahaya. Dia kata, setiap kali dia menoreh pada waktu malam, akan ada satu bola cahaya yang menemani dia. Jaraknya daripada dia dengan jarak bola cahaya itu lebih kurang 10 pokok getah. Cerita lebih kurang lah. Tapi cahaya tu tak dekat-dekat dengan dia. Kalau dia ada dekat kanan, cahaya tu ada dekat kiri. Kalau dia ada dekat depan, cahaya tu akan ada kat belakang. Cahaya tu tak buat apa-apa. Cahaya tu akan berdiri kat situ, dia diam, dia macam berbola cahaya. Jadi dia tak heranlah setiap kali dia menoreh, cahaya tu akan teman dia. Tapi ada satu benda yang pelik, ialah dekat mana cahaya tu pergi, pokok getah tu mesti dah ditoreh dan keluarkan getah yang sangat banyak. Jadi nenek Mariam kata mungkin ada makhluk alam sebelah yang menolong-nolong dia menoreh. Toreh, tak tahulah betul ke tidak, dia kata. Tapi memang pokok tu belum ditoreh, tapi bila cahaya tu datang menemani nenek Mariam, pokok tu mesti akan dah ditoreh secara automatik. Dia pun tak tahu nak cakap macam mana. Jadi pada satu hari tu, nak jadi cerita kan, satu hari tu, waktu nenek Mariam tengah menoreh, tiba-tiba cahaya yang sepatutnya jauh daripada dia, cahaya tu datang mendekati dia. Tapi cahaya tu datang mendekati dalam keadaan yang pelik, iaitu cahaya tu akan berhenti dekat setiap pokok sebelum mendekati nenek Mariam. Dan setiap pokok dia yang dia berhenti tu, selepas dia bergerak ke pokok lain, pokok sebelum tu mesti dah ditoreh dan mengeluarkan susu getah. Macam mana nenek Mariam boleh nampak? Memang susu getah yang keluar mencurah-curah, menitis-nitis masuk dekat dalam mangkuk getah. Bila mangkuk getah tu penuh, susu tu akan berhenti. Daripada satu pokok ke satu pokok, satu pokok ke satu pokok yang lain, cahaya tu bergerak. Dan semakin lama cahaya tu mendekati nenek Mariam. Pada waktu tu nenek Mariam tergamam. Dia tak tahu nak buat reaksi apa. Sebab bila benda tu mendekati, makin jelaslah bentuk cahaya tu. Bentuk cahaya tu macam berbola yang agak besar. Dia kata lebih kurang macam buah bali. Besar kan cahaya tu. Dan cahaya tu agak menerangi kawasan tu. Dan bila tu cahaya tu mendekati, makin mendekati nenek Mariam tergamam.
Cuma dia berdoa kepada Allah Ta'ala, janganlah jadi apa-apa yang berlaku. Dan bila cahaya tu betul-betul ada depan dia, lebih kurang jaraknya satu pokok getah, maksudnya lebih kurang sedepa lebih lah, 2 depa lah lebih kurang. 2 depa, memang nampak tepat cahaya tu adalah satu bola cahaya. Bukan berbentuk manusia, bukan berbentuk lembu ke bentuk burung merak ke, tak ada. Memang cahaya. Tapi lepas daripada tu Nenek Mariam diam je. Cuma selang beberapa minit tiba-tiba cahaya tu gelap, hilang. Tok, macam tu je. Dia pun pelik. Tapi lepas cahaya tu hilang, dia tak tangguh-tangguh. Dia terus pergi dekat anak dia. Oh, lupa abang nak beritahu. Malam tu suami Nenek Mariam tak ikut menuri. Sebabnya suami dia demam pada waktu tu dekat rumah. Jadi dia dengan anak lelaki dia yang pergi. Nenek Mariam dengan anak lelaki dia pergi menuri. Jadi lepas cahaya tu hilang, cepat berlari dan Nenek Mariam ni pergi cari anak jantan dia. Tengok anak jantan dia tengah terbungkang. Dia pun sepuk kaki. Kata, bangun, bangun, bangun. Dia kata, waktu tu gelap tau. Dia lupa nak nyalakan lampu. Anak dia mengeliat. Tapi dia punyalah terkejut lepas dia nyalakan lampu. Dia nyalakan lampu picit, dia sulur dekat muka anak dia. Baru Nenek Mariam perasan dekat sebelah anak dia ada ular sawa hitam yang besar. Dia bukan melengkar tapi memanjang. Dia mengimpit-ngimpit badan anak dia. Kepala tak nampak, kepala tak nampak, ekor tak nampak badan je. Dia kata lebih besar daripada satu genggaman orang dewasa. Warna hitam, ular sawa. Waktu tu terkejut gila. Nenek Mariam terus sepak kaki anak dia terbangun. Bila anak dia terbangun, dua-dua beranak ni memang nampak ular tu, dan ular tu bergerak masuk kat dalam celah-celah semak, di celah-celah pokok getah kelapa sawit. Salah, di celah-celah pokok kelapa sawit. Jadi bila ular tu menyusur pergi, tegaman dua beranak tu, bila dah hilang daripada pandangan, barulah dua beranak tu mencecet lari pergi dekat motor, start motor balik rumah. Esoknya seminggu, baik Nenek Mariam dengan anak lelaki dia demam, ketakutan, terkejut dia kata. Yang pertama terkejut benda cahaya tu bergerak ke arah dia, dan yang kedua terkejut adalah ular sawa tu. Dia pelik kenapa ular sawa tu tak telan anak dia, dan dia juga pelik apa benda yang menemani dia waktu dia menuri. Cahaya bulat tu apa benda dia pun tak tahu, dia kata. Jadi pada orang-orang Loy Timur yang tahu cerita ni, bolehlah komen-komen kat bawah. Mana tahu kan hari tu abang ada cerita tentang Felda Air Tawar 4, katanya jalan tu mengerikan. Lepas tu ada juga yang komen, katanya memang ramai yang dah kena dekat situ, ramai orang accident kat situ, memang misteri. Kali ni orang Loy Timur pula, kita tengok-tengok pandangan orang-orang Loy Timur. Betul ke? Macam mana? Ada tak orang yang pernah mengalami selain daripada Nenek Mariam peristiwa berbola cahaya sewaktu menuri? Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap sangat-sangat cerita kali ini ada iktibar untuk kita semua. Iktibar yang paling besar adalah hidup kita berjilan dengan makhluk alam sebelah. Memang kita bertindih alam. Kadang-kadang kita perlu bertolak ansur. Mereka di dunia mereka, kita di dunia kita. Yang penting kita sama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala untuk mendapat keredaan. Dan bunyinya macam, dan nak dekat-dekat Ramadan kan. Jadi dia punya cara-cara cakap tu lebih lebih kepada tazkirah malam abang nak cakap tazkirah malam minggu, tazkirah selepas solat tarawih, cerita. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.